Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Rish. Tajuk perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan topik teorem Pythagoras. Murid-murid sekalian, topik ini memang sangat penting. Kalau kamu sudah menguasai beberapa teknik teorem Pythagoras, sudah pasti kamu boleh selesaikan kebanyakan soalan dalam beberapa topik. Baik murid-murid, mari kita lihat teorem Pythagoras. Pertama, sudut tegak. Okey, kita tengok anak panah yang ini. Anak panah yang cikgu berikan dekat sini bertentangan dengan 90 darjah. Jadi sisi yang bertentangan dengan sudut tegak dipanggil sebagai hypotenuse atau hipotenuse. Baik, daripada sini kita tahu ini adalah sisi A sebelah sini, ini adalah sisi B. Sisi yang bertentangan dengan sudut tegak dinamakan sebagai hipotenuse. Baik, daripada sini kita boleh wujudkan satu formula, iaitu C kuasa 2 di sini ya, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2. Inilah formula teorem Pythagoras. Okey, baik. Sila lihat soalan ini murid-murid. Dalam raja di bawah, ABC ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Cari panjang AC. Okey, cikgu nak carikan panjang AC. So, apakah nama garisan ini atau sisi ini? Ini dinamakan sebagai hipotenuse atau hypotenuse. Baik, sudah pasti kita kena gunakan formula teorem Pythagoras. C adalah yang mana? Okey, yang ini adalah C. So, cikgu letakkanlah A, C kuasa 2 sama dengan A adalah berapa? 3. 3 kuasa 2 tambah dengan B adalah berapa? 4. 4 kuasa 2. Kemudian A kuasa 2 adalah sama dengan 9 tambah dengan 16. Kemudian kamu kena selesaikan 9 tambah 16 adalah sama dengan 25. Baik murid-murid, AC kuasa 2 sama dengan 25. Cikgu nak carikan panjang AC sahaja. Jadi apa kita perlu buat? Ya, kita kena punca kuasa 25, yang mana jawapan akhir kamu ialah berapa? 5 cm. Betul jawapannya. Faham murid-murid? Okey, sekarang kita lihat soalan cari nilai A. So, bagaimana kita nak carikan nilai A? Ya, kita gunakan formula teorem Pythagoras. Di sini C ialah mana? Ya, sisi yang bertentangan dengan 90 darjah, iaitu 13. 13 kuasa 2 sama dengan A adalah, kita tak tahu, kita letakkan A kuasa 2 campur dengan B adalah berapa? 12. 12 kuasa 2. Maka 13 kuasa 2 adalah 169 sama dengan A kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 adalah berapa? 144. Jadi kita jadikanlah A sebagai perkara rumus. A kuasa 2 sama dengan 169 tolak dengan 144. Maka A kuasa 2 sama dengan berapa? Iaitu 25. A adalah sama dengan punca kuasa 25 adalah sama dengan berapa murid-murid? Ya, 5 cm. Inilah jawapan yang sepatutnya kamu dapat. Sangat mudah kan? Okey, sekarang cari nilai B. So, cari nilai B. Bagaimana kita nak carikan nilai B, pelajar-pelajar? Okey, jadi apa kita perlu buat? Kita gunakanlah teorem Pythagoras formula, di mana yang mana C kita gantikan. Ya, 10 kuasa 2 sama dengan A, 6 kuasa 2 campur dengan B kuasa 2. So, kita nak carikan nilai apa? B sekarang. Jadi 100
sama dengan 36 tambah dengan B kuasa 2. Jadi jadikanlah B sebagai kuasa 2 sebagai perkara rumus, maka 100 tolak dengan 36, B kuasa 2 sama dengan 64. Jadi B adalah sama dengan kuasa 2 pindah sana jadi punca kuasa 64. Jawapan akhir kamu adalah 8 cm. Sangat mudah kan? Hai pelajar-pelajar, sekarang cikgu nak ajar kamu teknik. Selain daripada formula, murid pelajar-pelajar juga perlu tahu teknik teorem Pythagoras. Okey, pertama peta ajaib. So peta ajaib bermaksud nombor-nombor popular dalam teorem Pythagoras. Ini dia 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 9, 12, 15, 8, 15, 17, 7, 24 dan 25. Ya, inilah nombor-nombor penting, nombor popular dalam teorem Pythagoras. Sebab itu nombor-nombor ni penting, cikgu letakkan nama peta ajaib. Selain daripada ini, ya, teorem Pythagoras juga ada kaitan dengan sifir. Okey, ini adalah sifir 3, sifir 4, sifir 5. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, ada 3 sifir di sini kan? Senaraikan semua sifir 3, okey dah. Senaraikan semua sifir 4, senaraikan semua sifir 5. Untuk pengetahuan kamu, semua ini adalah teorem Pythagoras. Kalau pelajar-pelajar letakkan dalam formula, kamu akan dapatlah jawapan yang sama. Sebagai contoh, cikgu lukis sebuah segitiga di sini, segitiga bersudut tegak, dan cikgu letakkan dekat sini 12, 16. Cari nilai X. Jadi kita buat bagaimana? X kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 campur dengan 16 kuasa 2, betul? Jadi X kuasa 2 adalah sama dengan berapa? 144 tambah dengan 256. Jadi X kuasa 2 adalah sama dengan 400, betul tak? Pindah sana, punca kuasa 400 adalah sama dengan berapa? Ya, X sama dengan 20 cm. Betul tak jawapan dia? 12, 16, 20. Ya, betul. Jadi, kamu boleh gunakan sifir juga untuk mencari jawapan dalam teorem Pythagoras. Jadi, harap murid dapat belajar sesuatu daripada video cikgu pada hari ini. Okey, baik. Baik murid-murid, mari kita lihat soalan ini. Okey, baik. Raja 22 menunjukkan dua titik P dan Q pada suatu chartasan. Hitung jarak antara P dan Q. Cikgu nak carikan jarak antara P dan Q. Bagaimana saya nak carikan jarak? So ada murid gunakan formula jarak. Okey. Tapi masih kita boleh gunakan teorem Pythagoras untuk mencari jawapan. Sebagai contoh, kita wujudkan sebuah segitiga di sini. Okey, maka segitiga bersudut tegak di sini. Baik, sekarang kita mula kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam garisan mengufur ni ada 8 unit. Garisan mencancang pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 6, 8. Sudah pasti jawapan dia berapa? Ya, 10. Ataupun pelajar-pelajar boleh gantikan di sini. 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Jadi 64 campur dengan 36. Isi kuasa 2 sama dengan 100. Jadi kuasa 2 pindah sana jadi punca kuasa 100 adalah sama dengan berapa? 10 unit. Inilah jawapan yang kamu akan dapat. Faham tak murid-murid? Jadi hari ini murid-murid belajar beberapa teknik ya, teorem Pythagoras. Jadi kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like and share. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.